jangan kita berputus asa daripada rahmat Allah. Ingatkan rahmat Allah Ta'ala itu maha luas, dan dikayakan mereka itu daripada sekalian barang yang memberi mudarat mereka itu. Mana Allah Subhanahu wa Ta'ala maha berkuasa menyelamatkan, memberi keamanan. Allah Ta'ala maha kuasa memberi keamanan. Di antara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min, Al-Mu'minu, itu nama Allah. Nama Allah Al-Mu'min, dengan maksud Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha kuasa memberi keamanan, memberi keselamatan kepada hamba-hambanya daripada kemudaratan. Maka kita dapat menyelamatkan, kita boleh terselamat daripada kemudaratan, kita boleh terselamat daripada kemudaratan, daripada kebinasaan. Kita boleh selamat daripada kecelakaan yang dibawa oleh nafsu dengan pertolongan Tuhan Al-Mu'min, dengan bantuan Allah yang maha berkuasa memberikan keamanan kepada hamba-hamba yang Allah kehendak. Dan dikayakan mereka itu, dikayakan mereka itu hamba daripada sekalian barang yang memberi mudarat mereka itu. Tidak ada sesuatu yang boleh memberi mudarat kepada kita, sama ada makhluk yang dapat dilihat ataupun makhluk yang tidak dapat dilihat. Contohnya syaitan ataupun iblis ataupun nafsu. Syaitan, jin, iblis, manusia dan apa sahaja makhluk, sama ada yang nyata ataupun yang gaib, tidak boleh memberi mudarat kepada hamba-hamba Allah. Tak boleh memberi mudarat kepada kita. Yang boleh memberi mudarat kepada kita ni adalah Allah. Adapun selain daripada Allah, tidak ada kuasa untuk memberi mudarat kepada kita makhluk, kepada kita hamba. Wajib kita yakin bahawasanya hanya Allah Ta'ala sahaja yang maha kuasa memberi manfaat dan juga maha kuasa memberi mudarat kepada hamba-hambanya sendiri. Maka apa hajat kepada yang demikian itu? Maka bahawasanya pekerjaannya seperti bahawa kata setengah orang yang salihin. Berkata setengah orang yang salihin, orang saleh. Apa kata orang saleh? Bahawasanya taqwa, bahawasanya sifat takut di dalam hati itu terlebih mudah suatu apabila mensyakkan daku sesuatu. Maknanya apabila timbul di dalam hati sesuatu perkara yang meragukan, mudah sahaja bagi mereka yang di dalam hatinya ada ketakwaan, mudah. Tidak menjadi kepayahan, tidak menjadi kepayahan di sisi hamba-hamba yang di dalam hatinya ada ketakwaan, takut gerun kepada Allah apabila mereka berhadap dengan perkara yang kesamaran. Bahawasanya takwa itu terlebih mudah suatu apabila mensyakkan daku sesuatu, aku tinggalkan dia, aku tinggalkan benda yang syak. Apa sahaja sesuatu yang kesamaran, aku akan tinggalkan. Apa-apa sahaja perkara yang memberi kesamaran, yang syak, aku akan tinggalkan. Itu mudahnya. Mudahnya orang yang ada sifat takwa. Orang yang ada sifat takwa mudah nak meninggalkan perkara yang ragu-ragu. Sebaliknya kita yang tidak ada, sebaliknya kita yang tidak ada sifat ketakwaan dalam hati, terlebih payah, terlebih sukar untuk meninggalkan perkara yang meragukan kita. Payah untuk kita meninggalkan perkara yang syak. Payah untuk kita yang tidak ada sifat takwa ni nak meninggalkan perkara yang syubhah,
Tapi di sisi orang yang di dalam hatinya, di sisi hamba-hamba yang di dalam hatinya ada sifat takwa, mudah untuk mereka meninggalkan benda yang meragukan. Apabila mereka bertemu dengan benda yang meragukan, mereka akan tinggalkan. Tak perlu nak berfikir panjang dah. Kerana mereka takut terjerumus ke dalam perkara yang membinasakan diri mereka. Itu kelebihan sifat takwa. Kelebihan sifat takwa apabila ada di dalam hati hamba, mudah untuk meninggalkan perkara yang syubhah, mudah untuk meninggalkan perkara yang kesamaran. Kalau kita macam kita hamba yang biasa ni, yang tidak ada sifat takwa ni, bila bertemu dengan perkara syubhah, bertemu dengan perkara yang kesamaran, kita payah nak tinggalkan. Kerana kita terpedaya dengan ajakan nafsu. Nafsu kita memang cenderung kepada perkara yang membinasakan kita. Nafsu memang cenderung kepada perkara yang syubhah. Nafsu memang suka kepada perkara yang kesamaran. Sebab tu di awal perenggan dulu kata Imam Ghazali, sifat takwa itu merupakan pengekang, sifat takwa di dalam hati hamba itu merupakan suatu alat untuk menyelamatkan diri hamba tadi daripada ditipu oleh hawa nafsu dia sendiri. Orang yang tinggi, orang yang hebat ketakwaan dalam hatinya akan senantiasa selamat daripada tipu daya hawa nafsu. Sebab mereka takut kepada Allah. Mereka takut sungguh-sungguh kepada Allah, bukan di lidah, tapi rasa takut yang terbit daripada dalam hatinya yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada pengenalan di dalam hati, di dalam diri mereka, siapa itu Allah, bagaimana ilmu Allah, bagaimana kehebatan kekuasaan Allah. Walaupun Allah Ta'ala itu memiliki sifat lemah lembut, tetapi dalam masa yang sama Allah Ta'ala itu juga ada sifat kekerasan. Allah Ta'ala maha memberi nikmat, Allah Ta'ala juga maha memberi azab. Allah Ta'ala maha berkuasa memberi petunjuk, Allah Ta'ala maha kuasa menyesatkan, Allah Ta'ala maha mengampunkan, Allah Ta'ala juga maha maknanya menolak ataupun menolak taubat seseorang. Itu hak Allah. Itu hak Allah. Jadi apabila ada pengenalan di dalam hati seseorang itu kepada terhadap Allah, maka di dalam hati hamba tadi ada perasaan takut dan gerun kepada Allah. Maka daripada perasaan takut dan gerun terhadap kemurkaan Allah itulah yang menyelamatkan hamba-hamba yang bertakwa daripada dipermain-mainkan oleh hawa nafsu. Kita selalu menjadi hamba nafsu. Kita selalu mengikut keinginan hawa nafsu kerana dalam hati kita tidak ada takwa. Tidak ada ketakwaan yang sebenar-benar, tak ada. Jadi mana? Daripada mana datangnya? Daripada mana nak menghasilkan rasa takut kepada Allah? Di antaranya kata ulama, daripada mengenal Allah. Daripada mengenal siapa itu Allah lah yang akan menimbulkan rasa takut di dalam hati hamba kepada Allah. Ataupun dengan mengingatkan azab siksaan Allah. Yakni itu, maka bahawasanya nafsu itu kesenangan ia dan beradat, yakni mengikut apa yang adatnya. Itu perangai nafsu. Apa yang selalu dia buat akan jadi mudah. Kalau nafsu kita, contohnya kita membiasakan nafsu kita untuk untuk melakukan maksiat, maka dia akan mudah untuk melakukan maksiat. Kalau nafsu kita selalu kita didik dia, kita mendidik nafsu, kita mengajak nafsu, kita memaksa nafsu kita membuat sesuatu jenis ibadat, maka dia akan mudah untuk melakukan ibadat kalau dipaksa.
Kalau dibiasakan, contoh macam mengaji, memang peringkat awal memang rasa berat, rasa susah, tapi kalau dipaksa lama kelamaan, nafsu tu tadi dah mula mudah nak mengikut ajakan kita menuntut ilmu. Begitulah juga orang-orang hamba-hamba Allah yang biasa bangun berqiyamul lail contohnya. Peringkat awal memanglah berat. Peringkat awal memanglah berat nak bangun berqiyamul lail. Tapi lama kelamaan apabila dipaksa dibiasakan, maka menjadi mudahlah. Tu sebab tu kata Imam Ghazali, maka yakni kerana bahawasanya nafsu itu kesenangan ia dan beradat, yakni mengikut apa yang adatnya, makna kebiasaan. Apa yang biasa dia buat, itulah yang akan memudahkan nafsu tadi. Dengan barang yang apa pekerjaan yang adatkan dia nafsu. Ataupun apa barang yang biasa hamba buat, itulah yang akan menjadi kemudahan bagi hawa nafsu kita. Kalau kita biasa ngaji, maka nafsu akan ringan, lama kelamaan akan jadi ringan nak mengaji. Kalau nafsu kita selalu kita ajak dia beribadat, dia akan jadi ringan nak beribadat. Kalau nafsu kita ajar dia dengan bersibuk berbimbang dengan hal-hal dunia, dia akan mudah untuk melakukan benda-benda dunia. Dia berganding. Nafsu dengan syaitan ni dia kawan. Dia saling bertolong-tolongan. Dia berkawan rapat untuk menyesatkan manusia. Nafsu, syaitan ni tentera dia. Syaitan ni tentera dia, tukang kipas. Mudah kita cakap. Tukang kipas. Syaitan ni tukang kipas. Contoh, nafsu kita memang malas nak beribadat. Dah memang itu tabiat kita manusia. Nafsu memang tidak suka mentaati perintah Allah. Memang tabiat asal dah. Siapa pun, alim tak alim, mengaji tak mengaji, orang awam tak orang awam, kalau tilik kepada asal nafsu, memang takkan setuju dengan taat. Syaitan ni dia tolong menaikkan semangat lagi. Dia tolong memberikan semangat supaya meninggalkan perintah Allah. Contoh, nafsu memang malas nak mengaji. Syaitan kata, nantilah, muda lagi, biarlah dulu. Nafsu memang tak nak bertaubat. Sebab taubat itu ibadat. Maka syaitan dia akan datang membisikkan, tak payah taubat, tak perlu taubat, nanti dulu taubat, awal lagi nak taubat, muda lagi nak taubat. Dia tukang kipas lagi. Dia tukang memberi semangat kepada nafsu tu untuk membuat pekerjaan yang sia-sia. Jadi ni nanti tak lama nak Ramadan, syaitan, pada syaitan Allah Ta'ala akan penjarakan. Yang tinggal pada diri kita semata-mata hawa nafsu. Di situlah nanti kita akan dapat tahu bagaimana hakikat diri kita sendiri. Dalam bulan Ramadan nanti kita boleh tahu nafsu kita macam mana. Sebab waktu tu sudah tidak ada bisikan syaitan dah. Allah Ta'ala penjarakan syaitan ni selama sebulan kerana nak memberi peluang kepada orang mukmin beribadat sebanyak-banyaknya di dalam bulan Ramadan. Tapi nafsu tetap ada pada diri kita. Nafsu tetap ada pada diri kita. Dan nafsu ni pula dah terlatih selama 11 bulan. Nafsu ni dah mahir, nafsu ni dah terlatih dengan syaitan tadi tu selama 11 bulan. Jadi tak pelik lah sebulan dia punya sifu dia cuti. Dia punya sifu dia duduk dalam penjara sebulan, tak jadi masalah pada anak murid sebab dah 11 bulan berlatih bersungguh-sungguh dalam nak membinasakan kita. Sebab tu tak pelik kalau dalam bulan Ramadan kita masih lagi terjatuh dalam perkara maksiat sebab dah terbiasa dengan benda tu. 11 bulan kita dah terbiasa, kita dah membiasakan nafsu kita contohnya untuk mengumpat. Tadi. Mana apa yang dah dibiasakan oleh nafsu, itulah yang dia mudah nak buat. Kalau 11
11 bulan kita dah memang melatih lidah kita mengumpat contohnya. Sebab itu dalam bulan Ramadan juga kita mengumpat. Sebab nafsu dah mudah buat benda tu. Dah terlatih. Dalam bulan Ramadan, kalau tak Ramadan kita berdengki, memang hari-hari dalam hati kita ada perasaan hasad dengki. Maka dalam bulan Ramadan pun akan terbawa-bawa benda tu. Sebab nafsu dah dididik selama 11 bulan dengan berhasad dengki, bersangka jahat, berdendam dan sebagainya, dah dilatih selama 11 bulan. Jadi apalah sangat 1 bulan tu. Dia dah mahir dah 11 bulan. Walaupun syaitan tak ada, tapi nafsu tu dah tahu dah nak buat apa. Sebab dah dilatih selama 11 bulan membuat benda-benda yang dilarang oleh Allah. Dan lagi bahawasanya ia nafsu seperti barang yang dikata orang yang berkata bermula nafsu itu gemar ia apabila digemarkan dia. Dan apabila engkau tolakkan dia kepada sedikit, taqna'u. Maksud ni apa? Nafsu ni bermula nafsu itu gemar ia nafsu apabila digemarkan dia. Makna nafsu ni kalau kita jamu dia, nafsu ni kalau kita ikutkan kehendak dia, nafsu ni kalau kita turutkan keinginan dia, dia semakin galak. Dia semakin galak. Nafsu, dia semakin galak. Kalau kita turutkan, dia semakin galak. Mudah kita kata bagi betih nak peha. Itu nafsu kan. Kalau bukan, dia tak cukup dengan sekadar makan. Dia nak lebih daripada tu. Macam harta. Nafsu suka kepada harta. Nafsu tak suka harta yang mencukupi. Dia suka lebih daripada qadar mencukupi. Kalau nafsu tidur, tapi bukan sekadar tidur yang sedikit, tapi dia suka berlebih itu nafsu. Jadi apabila kita raikan, dia lagi melampau. Kalau kita ikutkan, dia lagi melampau nafsu ni. Maknanya jangan dibagi muka, maksudnya nafsu ni sebenarnya. Kalau kita bagi muka kepada nafsu ni, dia akan melampau-lampau. Itu yang dinamakan kita jadi hamba nafsu tadi. Kalau nak ikutkan, kerja cukuplah 8 jam. Tapi nafsu tak puas tu. Dia nak lebih daripada tu lagi. Kalau nak berehat, dia tak cukup dengan berehat sedikit, nak lebih berehat. Kalau tidur, dia tak cukup dengan tidur sedikit, dia nak tidur banyak. Kalau bercakap, dia tak suka sikit, dia suka bercakap banyak. Itu maksud nafsu. Makin kita raikan, dia makin galak lagi. Semakin diraikan, semakin dilayankan, dia semakin galak. Sekali kita ajar dia buat maksiat, dia nak buat banyak banyak kali. Kita ajar lidah kita mengumpat sekali, dia seronok, dia akan nak mengumpat lagi. Kita ajar mata kita tengok benda haram sekali, dia nak 2 kali, dia nak 3 kali. Dia macam tu tabiat nafsu. Cuma kita perasan dengan tak perasan lah. Sama ada kita perasan ataupun tak perasan nafsu kita tadi tu. Yang mana kalau makin kita layan, dia makin seronok, makin nak lebih daripada tu. Sebab tu kita tak pernah rasa puas dengan contohnya nikmat kesenangan. Tak puas, nafsu kita takkan puas. Contoh, katalah sekarang saya punya gaji 1,000. Saya akan berasa nak 2,000. Pada saya kalau 2,000 tu nanti selesalah sikit. Bila saya dapat 2,000, dia nak lebih dia nak 3,000 pula. Saya pun berusaha cari sampai dapat 3,000. Bila dapat 3,000, saya akan cari jalan lain. Nampak macam 4,000 lagi bagus.
Dia macam tu. Memang nafsu memang macam tu. Sebab tu kalau kita tak tahan, kita tak kawal, memang kita akan sentiasa diheret oleh diheret makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Ponteng sekali mengaji, seronok. Dia nak 2 kali ponteng. Kalau jenis mengaji tak masuk kelas sekali, dia masih ada rasa macam bersalah lagi. Tapi dia nak ponteng 2 kali, dia jadi seronok. Kalau bagi ponteng sekali, dia nak 2 kali. Dah 2 kali ponteng, berasa macam 3 kali pula nak. Nanti kan kalau diikutkan nak 4 kali, nak 5 kali. Tu yang gaib, lama-lama hilang. Lama-lama hilang. Nah, dia jadi macam tu, nafsu. Ponteng ngaji, dia seronok lah ponteng ngaji. Bagi sekali ponteng, dia nak 2 kali. Bagi 2 kali ponteng, nak 3 kali. 3 kali ponteng, nak 4 kali. Lama kelamaan hilang, gaib dah, tak tahu mana dah. Tak tahu dah, hanyut dah. Dah dihanyutkan oleh nafsu tadi. Berjaya lah nafsu tadi. Berapa ramai di antara kita yang terkena penyakit tu. Lepas tu nak datang balik, dah fikir nafsu bisikkan segan pula. Segan nak datang, dah lama tak datang. Dia main tang situ pula. Nanti kalau datang, nanti Tok Guru kata apa pula, padahal tu bisikan saja. Nanti kalau datang, nanti Tok Guru marah pula. Kalau datang nanti Tok Guru kata apa pula. Itu syaitan pula main peranan. Dah tak datang, habis dah lah. Na'udzubillah. Bahaya dia punya permainan dia. Sama. Sama, dia ada mana-mana. Dia ada di mana-mana. Semua. Semua ibadat memang nafsu tak suka. Orang yang istiqamah solat jemaah, sekali dia tertinggal, dia nak 2 kali tinggal. 2 kali tinggal, 3 kali. Lama-lama tak ada dah berjemaah. Dia macam tu lah mana-mana. Maknanya tu tadi kata jangan bagi muka sebenarnya. Kalau bagi muka, memang dia nak lebih daripada tu lagi. Dia nak lebih daripada tu lagi. Dan apabila engkau tolakkan dia kepada sedikit, taqna'u. Apa maksudnya? Apabila dia tu mendapat sesuatu yang sedikit, dia akan merasa bangga, dia akan merasa hebat, dia akan merasa puas. Contohnya, baru kita mengaji sikit, dah dalam hati kita rasa sombong. Padahal dapatnya sikit je. Padahal baru buat ibadat sikit, tapi dia dah merasa macam banyak benda tu. Merasa macam banyak dah, padahal sikit je nafsu tadi. Kalau bagi benda sikit, dia berasa puas dah. Dah mengaji dah, okey lah tu, dah mengaji sebulan sekali, okey lah tu, dia jadi puas kata. Nafsu. Padahal kita diajar jangan merasa puas dengan ibadat. Jangan berasa puas dengan ibadat. Jangan berasa puas dengan ibadat, jangan berasa puas dengan taat. Jangan berasa aman dengan ibadat. Kata ulama, barang siapa yang di dalam dunia, dia merasa dia tu aman daripada azab siksaan Allah, nescaya di hari kiamat dia akan diazab oleh Allah. Kalau atas dunia ni kita merasakan kita ni nanti tak akan diazab oleh Allah, kita berasa beres dah, berasa amal kita diterima lah, itu tanda-tanda di hari kiamat besok Allah tak terima amal ibadah kita. Sebaliknya, orang yang di atas dunia merasakan dia tidak diterima oleh Allah, merasakan amal ibadatnya banyak silap, banyak salah, itu tanda-tanda amalannya akan diterima oleh Allah. Siapa di atas dunia merasakan dia tak selamat daripada kemurkaan Allah, di hari kiamat dia akan selamat daripada kemurkaan Allah. Dia terbalik. Kalau kita berasa kita ni, aku hidup atas dunia ni, Allah dah redha dah pada aku ni, di hari kiamat besok sebaliknya, Allah tak redha kepada
kita. Sebab itu tipu daya nafsu tadi. Kita merasa banyak amal, padahal di hari kiamat besok amal kita sedikit saja. Dia terbalik, dia menipu. Nafsu ni dengan syaitan dia memang menipu, dia tipu. Dengan sebab itu, di antara sifat yang dibenci oleh Allah yang ada dalam hati kita, yang mesti kita kena rawat ataupun kita kena buang, berasa puas hati dengan amalan kita. Berasa puas hati dengan amalan kita, itu sifat mazmumah, kena buang. Sebaliknya, kena merasakan yang amal kita belum sempurna, kena merasakan yang hati kita belum bersih. Kalau kita berasa hati kita bersih, itu menunjukkan belum bersih. Tapi kalau dia merasakan hatinya banyak dosa, banyak maksiat, itu menunjukkan hatinya bersih. Boleh faham? Dia terbalik. Kalau hamba tu merasakan hatinya kotor, sebenarnya hatinya bersih. Kalau dia berasa hatinya bersih, tu sebenarnya hatinya masih kotor. Kalau dia berasa dia takut dah kepada Allah, sebenarnya dia tidak takwa kepada Allah. Kalau dia berasa dia dah malu dengan Tuhan, sebenarnya dia belum malu lagi dengan Allah. Itu permainan dia, permainan hawa nafsu. Halus sangat-sangat. Kita berasa hari ni berasa tak ada dosa hari ni. Kita berasa hari ni rasa tak ada dosa. Itulah dosa. Kita berasa hari ni daripada pagi tadi rasanya sampai sekarang rasa tak ada buat dosa rasa. Itulah dosa sebenarnya. Merasakan diri tidak berdosa, itulah dosa. Itu orang panggil ujub, perasan. Bukankah ujub itu sifat yang dibenci oleh Allah? Sifat yang dibenci oleh Allah. Dalam hati kita berasa puas dah. Oh, aku ni dah baik dah. Sebenarnya tak baik dah tu. Kita berasa hati aku ni dah bersih dah ni. Kotor lah tu. Kotor lah tu. Sifat yang baiknya sifat tawaduk, merendah diri, menghinakan diri. Walaupun dia orang baik, tapi dia tak merasakan yang diri dia baik. Dia akan memandang orang lain jauh lebih baik. Dia akan memandang dan merasakan orang lain lebih taat kepada Allah nak bandingkan diri dia. Tu hebat. Tapi sifat tu payahlah. Nafsu ni dia tak suka merendahkan diri. Nafsu dia tak suka merendah diri. Nafsu dia suka meninggi-tinggi diri. Sebab tu payah sangat, jarang sangat kita nak dapat apa? Jarang sangat kita nak dapat orang yang betul-betul merendah diri, tu payah sangat. Kalau nak rendah pun jangan rendah sangat. Kalau nak rendah pun jangan rendah sangat. Tu boleh lagi. Tapi kalau nak paling rendah, itu tak boleh. Nafsu tak redha, nafsu tak setuju. Contohnya, kita merasakan kita banyak dosa dan maksiat, tapi dalam masa yang sama kita ada memandang orang lain dosanya lebih banyak lagi. Saya ni bukannya orang baik. Saya ni banyak dosa, saya banyak maksiat. Tapi kalau nak bandingkan diri saya dengan si Polan tu, dia lagi banyak dosa daripada saya. Dia suka macam tu. Adapun kalau nak merasakan diri saya lah yang paling banyak dosa, itu payah. Dia nak duduk bawah sekali tak boleh. Dia mesti nak ada lebih, ada tinggi daripada orang lain. Yelah, kita ni bukan orang baik. Santai je cakap, bunyi macam betul. Bunyi dia punya nada, dia punya lagu, dia punya lenggok tu macam betul dah. Kita ni ialah bukan orang baik-baik kita ni. Tapi kalau nak bandingkan dengan dia, dia lagi lah. Nak bandingkan dengan kita, dia lagi jahat lagi. Tu. Tapi nada tu macam okey dah. Nampak macam dah merendah diri dah. Tu sebenarnya masih lagi takabur lagi, sombong. Tapi ayat ni cantik je. Yelah, kita ni memang banyak dosa, tapi nak bandingkan dia lagi banyak dosa.
Tawaduk, merendah diri. Merasakan diri dia tak layak, merasakan orang lain lebih layak daripada dia dalam hal kebaikan. Itu tawaduk. Contohnya, dia seorang ni dia dijemput supaya duduk di hadapan, contoh. Dia dijemput duduk di sebelah hadapan dalam satu majlis, dia diajak dijemput supaya duduk di sebelah hadapan. Tapi dalam hatinya dia tidak merasakan yang diri dia layak duduk di hadapan. Dia merasakan ada orang lain yang lebih layak untuk duduk di hadapan. Itu tawaduk. Sebaliknya, kalau dalam majlis kita suka duduk sebelah belakang sekali, padahal keinginan kita nak duduk di nak di hadapan. Kita merasa diri kita layak di hadapan, tapi malas nak duduk kat depan. Bagi orang lain lah. Tapi kalau nak ikutkan, aku selayaknya duduk kat depan, tapi dia duduk belakang sekali. Itu bukan bermaksud tawaduk dah. Sebab hati dia tu ada keinginan dan merasakan yang layak duduk depan aku, tapi aku malas nak pergi duduk kat depan. Sebaliknya, yang duduk kat depan tadi merasakan diri tak layak nak duduk sini. Ada orang yang lebih baik sepatutnya duduk di hadapan. Itu tawaduk. Walaupun zahir dia nampak duduk di tempat yang tinggi, dia adalah orang yang merendahkan diri. Merendah diri itu bukan makna duduk belakang-belakang, bukan, belum tentu maksud. Kadang-kadang duduk belakang tapi merasa diri aku sepatutnya di hadapan. Dia tak layak duduk depan. Halus jadi punya permainan dia. Tilik-tilik ada lagi, tilik-tilik ada lagi, tilik-tilik ada lagi. Jadi itulah peranan ilmu tasawuf ni. Peranan dia nak tengok benda yang halus-halus tadi. Kalau kita tak ngaji ilmu tasawuf ni, kita tak akan nampak benda-benda kotor, benda-benda keji dalam hati tadi kita tak perasan. Kita berasa diri kita okey dah, beres dah. Padahal masih banyak lagi benda-benda mazmumah dalam hati kita yang kita tak kenal pasti. Bila kita tak kenal pasti, kita berasa tak ada penyakit. Jadi alat nak kenal pasti ada penyakit ataupun tidak dalam hati ni, kena ngaji tasawuf ni lah. Inilah alat dia. Ngaji fiqh tak boleh. Fiqh peranan dia lain, tauhid peranan dia lain, tajwid peranan dia lain. Nak cari, nak korek, nak selidik, nak gali penyakit hati, ngaji tasawuf ni. Ngaji tasawuf. Baru kita akan dapat cari, baru kita boleh kesan, boleh cari dalam hati kita ni ada sifat mazmumah ataupun sifat mahmudah. Kalau tak belajar ni, kita tak jumpa cari. Tak jumpa cari yang jahat tadi. Akan jumpa yang baik-baik. Jumpa yang baik-baik. Memang terkena diri sendiri. Tak nak. Sebab tak boleh nak terima hakikat. Orang yang tak nak belajar ilmu tasawuf ni biasanya orang yang tak boleh terima hakikat, yang dirinya hina, yang dirinya lemah, yang dirinya dhaif, yang dirinya pendosa. Dia tak boleh terima. Sebab dalam hatinya ada takabur. Bila dalam hati kita ada takabur, kita takkan boleh belajar ilmu yang macam ni. Sebab kita tak suka direndah-rendahkan. Nafsu kita tak suka. Pada kita okey dah. Kalau nak mengatakan, nak membangsakan diri, nak mencela diri, tak boleh. Sebab dalam hati kita ada takabur, sombong. Orang yang sombong adalah orang yang tidak mengetahui hakikat diri dia, ataupun dia tak boleh terima hakikat yang sebenar-benarnya diri kita memang tapi dia tak boleh terima. Dia tetap nak merasakan diri ni ada kemuliaan, walaupun terang-terang dia sedar yang dia meminjam segala-gala nikmat Allah. Apa kehebatannya meminjam? Yang hebat ni yang memberi pinjam, iaitu Allah. Kita ni si peminjam. Kita sedar kita pinjam, roh kita pinjam, nyawa kita pinjam, akal kita pinjam, parah rupa kita pinjam, harta benda kita pinjam.
tapi masih kita nak mengaku yang kita mulia. Mulia. Jadi orang yang betul-betul tawaduk, dia tak hirau dengan celaan, dengan makian, dengan dia tak peduli. Sebab itulah hakikat diri dia. Kita berasa marah bila orang cela kita sebab kita rasa kita mulia. Mulia. Nak tahu kita ada tawaduk tidak? Tengok bila orang cela kita, timbul marah tak dalam hati kita? Kalau kita nak cek dalam hati kita ada tawaduk, sifat rendah diri ataupun tidak, tengok apabila orang cela kita, orang kata tak baik, orang kata tak elok, tengok kita sabar ataupun kita marah. Kalau kita marah, menunjukkan kita tak boleh terima hakikat diri kita yang memang memang Jadi bukan senang nak dapat sifat tawaduk tu. Kita cakap kita ni mesti merendah diri. Tengok orang maki kita, orang kata kita bodoh, macam mana perasaan kita? Orang kata kita kotor, orang kata kita jahat, orang kata kita ahli pendosa, orang kata kita ahli maksiat. Tengok macam mana marah timbul dalam hati kita, marah sebab kita tak mengaku yang kita ni ahli maksiat. Ayah tawaduk. Lepas tu orang yang benar-benar tawaduk tak, dia tak peduli. Dia redha dengan orang kata, kalau orang kata dia ahli pendosa, memang iya. Dia mengaku benda tu, dia terima, dia tak tolak, memang dia terima. Sebab dia tahu hakikat diri dia. Sebab dia tidak memuji-muji diri dia, sebab dia tak berasa yang diri dia mulia. Kita berasa diri kita mulia. Sebab tu bila orang cela, orang kata kita bukan-bukan, kita tak boleh terima benda tu. Tak boleh terima. Tak boleh terima. Tu penyakit hati kita tu. Dia fikir balik, apa mulianya? Kalau betul-betul fikir, mulia ke kita ni? Pinjam semua. Dah lah asalnya daripada air mani, bukan daripada air mawar. Asal kejadian kita daripada air mani, bukan daripada air mawar. Air mani hina. Lepas tu apa? Besok mati, jadi bangkai pula. Waktu hidup bawa najis pergi mana-mana. Cuma kita tak sedar je dalam perut kita ni ada bawa najis. Kalau kita selisih dengan lori najis, follow belakang lori najis, cepat-cepat kita potong, tak nak duduk belakang dia sebab kita kata jijik lah, kotor lah. Padahal kita yang dalam kereta kat belakang ni tadi, dalam perut kita bawa benda sama yang ada dalam perut lori kita. Tapi terlupa sebab dah ditutup oleh cover set ni. Dah ditutup oleh cover set ni, kita terlupa barang dalam ni ada barang kotor. Jadi payah sifat tawaduk ni. Bukan mudah. Sebab tu Allah janjikan siapa yang merendahkan diri dia, maka dia diangkat oleh Allah setinggi-tinggi darjat. Siapa sanggup merendahkan diri dia serendah-rendah tempat, siapa sanggup merendahkan dirinya serendah-rendah tempat, maka Allah akan mengangkat dia setinggi-tinggi tempat. Tapi barang siapa yang memuji-muji diri, meninggi-ninggi diri, Allah akan merendahkan dia serendah-rendah tempat. Jadi payah kita nak dapat sifat tawaduk tu, melainkan kena buang sifat takabur, kena tahu, kena sedar, kena yakin, dan kena terima hakikat diri kita. Yang mana kita ni memang hina, memang banyak buat jinayat dengan Allah, memang banyak khianat dengan nikmat Allah, memang banyak menipu Allah. Tapi tak semua orang boleh terima benda macam tu. Sebab tu tak ramai orang nak belajar ilmu ni. Tak boleh terima. Takkanlah sampai jahat macam tu sekali. Takkanlah sampai jahat macam tu sekali. Boleh nampak kan? Boleh nampak saya. Kalau tak boleh tak nampak. Kan pernah seorang waliullah, karamah dia binatang boleh cakap dengan dia. Satu hari, saya tak ingat siapa nama wali tu. Dia berselisih dengan anjing. Anjing tu rapat dengan dia, lalu dia lari. Dia jauhkan diri sebab takut terkena najis.
lalu anjing tu bercakap dengan dia, maknanya walaupun diri aku ni bernajis, tapi najis aku ni, najis mughallazah ni akan jadi suci kalau kau basuh dengan 1 air tanah dan 6 air mutlak. Makna kalau kau terkena najis aku, kau kalau basuh dengan 1 air mutlak, 1 air tanah dan 6 kali air mutlak, akan hilanglah najis tu. Tapi najis takabur yang ada dalam hati kau tu, katanya anjing tadi tu. Kata anjing tadi tu, najis takabur, dosa takabur yang ada dalam hati kau tu, memandang yang aku ni hina, hamba Allah yang hina, itu terlebih lebih besar lagi, lebih berat lagi daripada najis aku, katanya anjing tu. Kau berasa dah anjing, dia berasa najis anjing tu berat. Memanglah. Tapi dia merendahkan, dia memuliakan, merasa dirinya lebih mulia daripada anjing tadi. Sebab tu Allah Ta'ala dengan kekuasaan Allah, anjing tu duk cakap dengan dia, walaupun najis aku, kalau kau terkena najis aku ni, kau cuci dengan 1 air tanah dan 6 air mutlak, akan jadi suci. Tapi najis takabur yang ada dalam hati kau tu tak boleh dicuci dengan 1 air tanah dan 6 air mutlak, takkan bersih. Kalau minum air tanah, lepas tu bilas dengan 6 kali air suci, air mutlak, takkan membersihkan dosa-dosa besar hati kita. Makna najis mana yang lagi berat? Najis mana yang lagi berat? Lepas tu dia tersedar daripada perbualan dia dengan anjing tadi tu, lalu timbul keinsafan dalam diri dia nak ikut anjing tu. Anjing tu kata apa? Makna kau tak boleh, kau tak layak nak duduk dengan aku. Kau tak layak nak ikut dengan aku. Tapi nafsu kita mana boleh, bukan sebarang orang nak terima hakikat diri hina daripada binatang. Kau tak boleh. Tak boleh. Dapat orang terpelajar. Dapat orang terpelajar. Oi, payah nak merendahkan diri. Aku pandai, aku ada macam-macam sertifikat gini-gini, tiba-tiba nak merasa lebih hina daripada haiwan pula. Mana boleh. Mana boleh. Pernah satu ketika dulu ada seorang guru, dia kata, kau jangan sekali-kali nak merasa diri kau lebih mulia daripada binatang lagi. Sekali pun jangan kau berasa kau lebih mulia daripada binatang lagi, kata dia. Sebab binatang tak buat maksiat seperti mana yang kau buat. Walaupun binatang tidak berakal, tapi dia tak buat dosa seperti mana dosa yang kau buat. Sedangkan kau waras, kau berakal, kau kenal Tuhan, tapi kau langgar perintah Tuhan. Binatang dia tak waras, tapi dia tak buat dosa macam mana dosa yang kau buat. Sebab tu dia kata, kau jangan sekali-kali merasakan diri kau tu ada martabat lebih daripada sesiapa pun. Hendaklah kau merendahkan diri kau serendah-rendah tempat, walaupun dengan binatang sekali. Walaupun merasakan diri begitu, tapi hakikatnya orang yang tawaduk tadi adalah orang yang mulia. Orang mulia. Sebab apa mulia? Dia boleh terima hakikat diri. Dia terima hakikat diri dia. Memang hina. Kita ni fana. Kita ni akan bina. Mana kehebatan kita? Mana kehebatan kita? Mana kemuliaan kita? Segala kelebihan yang ada pada kita pun dipinjamkan oleh Allah. Allah pinjamkan. Bila-bila masa Allah boleh ambil. Tapi payahlah. Payah. Tak ramai orang boleh ngaji. Ilmu tasawuf tak ramai orang boleh ngaji. Sebab dalam hati kita ada penyakit takabur. Jadi benarlah kata Imam Ghazali dulu, selagi ada benda sifat takabur dalam hati kita, selagi itu Allah haramkan kita daripada mendapat perkara yang sebenar-benarnya. Selagi ada takabur dalam hati, Allah akan haramkan kita daripada mendapat benda yang sebenar-benarnya. Macam mana? Mana benda yang sebenar-benar? Macam tadi. Sebenar-benarnya kita hina. Maknanya kita takkan dapat menghinakan diri kita selagi ada takabur dalam hati. Tak boleh, kita tak boleh nak terima.
yang kita ni hina, yang kita ni jahat, yang kita ni maksiat, tak boleh. Tak boleh terima. Sebab dalam diri kita masih lagi ada aku lebih daripada orang lain. Jadi selama-lamanya lah takkan dapat sifat yang sebenar-benar mulia tadi, iaitu tawaduk tadi. Tak dapat. Tak dapatlah tawaduk tu. Dan lagi yang lain, iaitu nafsu barang yang diadatkan, beradat ia. Apa yang kita ajar nafsu kita, itulah yang akan jadi kegemaran dan kesukaan dia. Itulah yang akan menjadi kebiasaan bagi diri dia itu nafsu. Jadi kita nak kena didik lah maksudnya. Nak kena didik nafsu kita membiasakan dengan ibadat. Nak kena didik dia, nak kena biasakan nafsu kita ni dengan mengaji. Baru insya-Allah dia akan mudah nak mengaji. Kalau kita tak didik dia dengan mengaji, kita didik dia dengan melepak, dengan berehat, itulah yang akan jadi mudah bagi diri dia nafsu tadi. Diriwayatkan pula barang yang ditanggung. Diriwayatkan pula barang yang ditanggung menanggung ia. Apa yang dipikulkan ke atas diri nafsu tadi, itulah yang akan dipikulkan. Macam keldai tu, apa yang dipikulkan atas belakang dia, itulah yang akan dipikul. Nafsu kita, kalau kita pikulkan atas belakang nafsu ni ibadat, dia akan pikul lah ibadat. Kalau pikulkan atas nafsu kita dunia, dia akan pikul lah dunia tadi tu. Nafsu. Dan lagi katanya, dan tiada nafsu itu melainkan yang dijadikan oleh dia fata, yakni pemuda ataupun pemudi, maka jika diinginkan, maka inginlah ia, dan jika tiada, sabar ia. Maka apabila engkau ketahui segala yang kami sebutkan dia, adalah engkau daripada orang yang zahidin, lagi yang raghibin, yakni orang yang ingin pada akhirat. Maknanya kata Imam Ghazali, kalau kau tahu, kalau kau faham, kalau terang nyata jelas apa yang nak disampaikan ataupun apa yang telah disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala tentang perkara-perkara yang bersangkut paut dengan dunia, dengan makhluk, dengan nafsu, nescaya engkau akan menjadi orang yang benci dengan perkara yang tidak menolong ibadat. Kau takkan mau. Kalau kau betul-betul faham, dengan sendiri hati kau takkan mau. Hati kau takkan mau. Hati kita ni takkan mau tentang perkara yang tidak ada hubung kait dengan ibadat. Dengan sendiri dia takkan nak dah. Tapi soalannya, persoalannya, kenapa nafsu kita ni, diri kita masih lagi nak kepada benda-benda yang tidak ada hubung kait dengan ibadat? Kenapa masih nak lagi benda-benda tu? Sebab kita tak tahu kebinasaan di sebalik tu. Jadi macam mana kita nak benci? Contohnya najis. Semua kita kenal najis. Semua kita kenal najis. Sebab tu kita dah tahu dah najis ni sifatnya kotor, najis ni sifat dia hina. Najis ni makna hina, kotor, jijik. Sebab tu dalam diri kita tak ada keinginan kepada najis tadi. Itu perumpamaan dia. Itu perumpamaan dia. Kalau kita tahu hakikat dunia tadi, yakni hakikat benda-benda yang tidak menolong diri kita kepada ibadat, kalau kita tahu kotornya benda tu, jijiknya benda tu, tidak manfaatnya benda tu, dengan sendiri takkan ada dalam diri kita keinginan, takkan ingin kepada benda yang tak ada hubung kait dengan ibadat. Dia dengan sendiri dia takkan ingin. Begitulah maknanya kepahaman yang ada di dalam hati-hati orang yang zahidin tu, orang yang zuhud tu. Sebab apa? Dia tak terliur langsung dengan benda-benda dunia tadi. Faham dunia ni maksud ada dua. Yang dimaksudkan yang tidak ada keinginan ni, apa sahaja yang tidak menolong ibadat, apa yang tak tolong ibadat,
apa yang tak tolong akhirat, maka di situ sepatutnya jangan ada langsung keinginan. Jangan ada keinginan. Jangan ada keinginan. Tapi kalau sesuatu tu tadi yang namanya dunia menjadi sebab kita boleh dekat dengan ibadat, mendapat redha Allah, maka itu ambil lah. Itu namanya akhirat. Kata apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau tak silap kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia kata jadikan apa yang ada pada kita ni, jadikan dia sebagai tariqah. Makna jalan yang menghubungkan kita dengan Allah. Baik. Apabila kita diuji oleh Allah dengan sakit. Contohlah, apabila kita diuji oleh Allah dengan sakit, dengan fakir, dengan fakir miskin contohnya, dengan hidup sederhana contohnya, maka jadikan hidup sederhana itu sebagai tariqat, sebagai jalan yang menyampaikan kita kepada Allah, dengan makna bersabar dengan kesederhanaan. Bersabar makna redha hati kita, setuju dengan Allah yang memberikan kepada kita rezeki cukup makan, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, sabar dan redha dengan ketetapan Allah tadi tu. Maka itulah jalan yang menyampaikan orang yang fakir miskin tadi kepada Allah. Orang yang sakit, jadikan sakit itu sebagai jalan yang menyampaikan hatinya kepada Allah. Sabar dengan sakit. Sabar dengan sakit. Kerana orang yang sabar dengan sakit ni, hatinya sampai kepada Allah. Kadang-kadang hati kita tak dekat dengan Allah dalam semayang. Dalam semayang hati kita jauh daripada Allah. Dalam waktu kita puasa, hati kita jauh daripada Allah. Dalam bab kita buat haji umrah, hati kita jauh dengan Allah. Maka di antara cara Allah Ta'ala nak naikkan darjat hamba dia, maka Allah balakan dia dengan sakit. Yang mana apabila waktu dia sakit itu, hatinya sangat-sangat hampir kepada Allah. Maknanya waktu dia sakit, hubungan dia dengan Allah lebih dekat berbandingkan dengan waktu dia berqiyamul lail. Waktu dia berqiyamul lail, hati melayang entah mana-mana. Bangun qiyamul lail, tapi hatinya tu jauh daripada Allah. Tubuhnya sahaja beribadat, tapi hatinya tak ada merendah diri, hatinya tidak ada merasakan hina, hatinya tidak ada rasa bersangka baik dengan Allah. Malah dia bangun berqiyamul lail dalam keadaan merasakan dirinya merdeka daripada bantuan dan pertolongan Allah, berbanding waktu dia sakit. Waktu dia sakit, hatinya sangat-sangat dekat kepada Allah. Sedar yang dirinya lemah, sedar yang dirinya dhaif, sedar yang dirinya berhajat dan bergantung kepada Allah. Merasakan kehinaan diri dia waktu dia padahal dalam solat tak ada. Dalam solat tak ada pun merasa dirinya hina dengan Allah, berhajat kepada Allah, bergantung kepada Allah, tak ada. Jadi, waktu dia taat dengan waktu dia sakit, mana yang terlebih baik? Waktu dia sakit lah. Sebab waktu dia sakit tadi hatinya dekat dengan Allah. Ada satu cerita, ada seorang waliullah ni, dia hidup selama 70 tahun setiap malam berqiyamul lail. Tak pernah mungkir walau satu malam pun. Setiap malam bangun bertahajud, berqiyamul lail. Tiba-tiba satu ketika, ada satu malam, Allah Ta'ala satu hari Allah balakan dia dengan sakit. Tapi dia sabar dengan sakitnya, dia sabar dan dia bersangka baik dengan Allah asbab sakit yang dibagi tadi. Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi yang ada pada waktu tu, bagi tahu kepada orang tadi tu, bahawasanya yang dia tanggung kesabaran, tanggung sakit dengan sabar satu malam tu, pahalanya lebih banyak, lebih besar daripada selama 70 tahun dia berqiyamul lail. Selama 70 tahun tu dia bangun berqiyamul lail, pahalanya lebih sedikit daripada dia bersabar dengan satu malam diuji dengan sakit oleh Allah. Nampak tak tu? Kita ni sebab kita tak nampak hikmah-hikmah tu.
Sebab tu kita merasakan bila Allah uji kita dengan sakit, dengan benda yang menyusahkan hati kita, kita merasakan Allah nak menzalimi kita, menganiai kita. Padahal nampak tak tadi cerita tadi tu, 70 tahun bangun berqiyamul lail, pahala bersabar dengan sakit satu malam lebih besar daripada pahala berqiyamul lail selama 70 tak? Nak menunjukkan apa tu? Amalan hati ni walaupun sedikit, dia lebih jauh besar daripada amalan zahir. Sebab tu payah. Payah. Berqiyamul lail boleh, tapi nak sabar dengan balak belum tentu lagi. Sebab tu Allah janjikan sabar ni ada 3 peringkat. Satu, sabar waktu nak buat ibadat. Kita nak sembahyang kena sabar, sebab nafsu tak minat dengan sembahyang. Nafsu nak lari daripada sembahyang. Nafsu nak mengaji, nak lari daripada mengaji. Maka kena tahan nafsu. Tahan di mana sabarlah. Kalau ikutkan nafsu lari, maka kita takkan sembahyang, betul? Jadi bersabar dengan taat ni Allah bagi 300 pangkat, 300 darjat. Berlawan dengan nafsu. Nafsu tak nak sembahyang, nafsu tak nak sembahyang, nafsu tak nak mengaji. Dia sabar, dia tahan. Allah naikkan darjatnya 300 darjat. Dan kadang-kadang kita yang taat ni tak boleh nak sabar dengan maksiat. Sabar dengan taat boleh. Boleh bangun qiyamul lail, boleh puasa sepanjang hari, boleh sepanjang puasa sebulan, tapi nak sabar dengan maksiat belum tentu. Sebab tu yang semayang qiyamul lail mengumpat macam biasa. Sebab apa? Tak boleh tahan. Nak tahan nafsu daripada buat benda haram tak kuat. Maka Allah bagi tawaran yang lebih besar lagi daripada tawaran untuk melakukan taat tadi, supaya kita lebih kuat dan lebih semangat nak meninggalkan maksiat. Allah bagi 600 pangkat. Setiap kali timbul dalam hati kita keinginan nak buat benda maksiat, kita sabar, kita tahan hingga kita tidak melakukan dosa tu, dinaikkan darjatnya 600 pangkat di sisi Allah. Tapi dalam 2 orang ni tadi, dia dah sabar dalam taat dan dia dah dapat sabar meninggalkan maksiat, belum tentu dia boleh sabar dengan bala yang diberi oleh Allah. Kadang kita tengok orangnya dah kuat semayang, benda-benda maksiat tak ada buat, tapi bila Allah uji dia dengan masalah, rumah tangga ke contohnya, masalah keuangan ke contohnya, hatinya memberontak. Allah balakan dia dengan sakit, hatinya memberontak, hatinya bersangka jahat dengan Allah. Sebab itu Allah tambahkan lagi, Allah tawarkan lagi kebajikan yang lebih besar daripada 2 kesabaran tadi, iaitu kesabaran dengan balak ni dinaikkan 900 darjat. Bila dia diuji oleh Allah, contohnya hari ni diberi sakit oleh Allah, dia sabar, dia tak keluh kesah pun, bahkan dia tak bersangka jahat pun dengan Allah, tetap dia memuji Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dia diberi sakit oleh Allah. Dia memuji Allah sebab dia tahu Allah sedang membuat kebaikan, memberi kebaikan pada diri dia. Maka Allah Ta'ala menaikkan 900 darjat. Tu sehari. Kalau selama dia sakit, selama sebulan dia bersabar, agak-agak betapa tinggi darjatnya di sisi Allah dengan sebab sabar tadi. Nampak tu hikmah dia. Jadi orang-orang tu dia nampak benda-benda tu, dia faham dan dia yakin. Sebab tu dia seronok. Bila Allah uji dengan balak, dia jadi seronok sebab dia tahu apa benda yang dia dapat. Kita ni mata hati kita rabun, mata hati kita buta, tak nampak hikmah dan kelebihan tu. Sebab tu kita maknanya kita tak suka mendapat benda yang tak elok. Kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, dia kata banyak-banyak tarikat yang aku jumpa, semuanya ahli-ahli tarikat tadi tu orang yang banyak buat ibadat. Tak ada yang fakir. Maka dia kata dia memilih untuk fakir, kerana fakir itu merupakan satu jalan yang lebih mendekatkan dia kepada Allah Ta'ala. Dengan fakir tu akan merapatkan hubungan dia dengan Allah berbanding dengan senang. Sebab tu dia memilih fakir daripada senang. Kita terbalik.
Tapi apa pun kata dia, makna apa yang kita terima tu jadikan dia sebagai jalan yang menyampaikan kita kepada Allah. Sebab ada hamba yang Allah uji dengan miskin. Ada hamba Allah yang Allah takdirkan dia dengan miskin hidup dia. Macam-macam usaha, macam-macam ikhtiar dia buat, tetap dia itu duduk dalam kemiskinan dia. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jailani, jadikanlah kemiskinan itu jalan yang menyampaikan kita kepada Allah Ta'ala. Kalau orang kaya, ada orang kaya yang nak jadi miskin, tak boleh. Ada pula macam tu. Sampai sahabat Nabi Abdul Rahman bin Auf, kalau tak silap, dia habiskan hartanya sedekah, nak hidup sederhana, tambah lagi harta. Allah takdirkan dia menjadi orang kaya. Dia nak jadi pakai miskin, tak boleh. Habis harta sedekah, kaya lagi. Habis harta sedekah, kaya lagi. Maka dia jadikan jalan dia sebagai jalan kekayaan dia tadi, berupa kekayaan itu dijadikan satu jalan yang menyampaikan dia kepada Allah. Dengan makna apa? Dia gunakan segala harta kekayaannya untuk beribadat kepada Allah. Tolong Rasulullah, tolong agama. Maka Allah Ta'ala nak menjadikan dia orang yang mulia dengan harta. Yang tadi Allah Ta'ala nak muliakan dia dengan fakir miskin. Yang tu Allah nak muliakan dia dengan sakit. Jadi kita yang nak kena suaikan. Sebenarnya Allah Maha Adil dah bagi. Allah dah adil dah. Macam kalian contohnya Allah Ta'ala memberikan keluasan harta benda, maka jadikanlah keluasan harta benda itu sebagai jalan yang menyampaikan kalian kepada Allah. Orang yang diuji dengan sakit, jadikan sakit itu sebagai jalan yang menyampaikan dia kepada Allah, dengan makna dia sabar dan bersangka baik dengan Allah. Orang yang miskin pun begitulah. Jadikan makna kemiskinan itu, fakir dia itu sebagai jalan yang menyampaikan dia kepada Allah. Sabar, jangan bersangka jahat dengan Allah, kerana ingatkan bahawasanya kesusahan itu lebih mendekatkan hati kita kepada Allah. Jadi nampak tak, Allah bagi kaya pun selamat, Allah bagi miskin pun selamat, Allah bagi sakit pun selamat, Allah bagi sihat pun selamat. Yang sihat, jadikan sihat itu sebagai jalan yang menyampaikan dia kepada Allah. Gunakan kesihatan itu untuk mengabdikan diri kepada Allah. Jangan gunakan kesihatan untuk meninggalkan Allah. Cuma kita yang tak boleh nak letakkan diri kita dengan apa yang Allah bagi tadi. Jadi Allah Maha Adil. Ada orang yang Allah muliakan dengan harta, ada orang yang Allah muliakan dengan sebab sakit, ada orang yang Allah muliakan dengan sebab apa? Miskin, dan sebagainya. Cukuplah sekadar itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Seronok kita dengar cerita-cerita macam tu. Rupa-rupanya macam tu. Kita yang miskin nak jadi kaya. Allah dah bagi, Allah tak bagi dah kaya, nak kaya juga. Masih tak faham lagi sebenarnya Allah nak mengangkat darjatnya dengan miskin tadi tu. Sakit berubat-ubat tak sembuh, berubat-ubat tak sembuh, berubat-ubat tak sembuh. Rupa-rupanya Allah nak muliakan dia dengan tapi dia tak faham. Nak sihat juga. Padahal Allah nak dia ni dekat dengan Allah sebab sakit dia tu. Kita yang sihat ni pula tak tahu Allah nak muliakan kita dengan sihat, lalu kita salah gunakan sihat kita pula buat benda yang dibenci oleh Allah. Yang kaya kalau tak faham apa sebenar Allah nak bagi pada dia, dia salah gunakan harta kekayaannya, dia bolot seorang, dia makan seorang, dia lepaskan dirinya seorang, melupakan agama, melupakan fisabilillah, melupakan orang fakir miskin. Jadi gagallah dia mensia-siakan kekayaan yang ada pada diri dia tu, padahal kekayaan yang ada pada diri dia itulah merupakan jalan yang akan menyampaikan dia kepada Allah. Tapi dia salah guna. Jadi beringatlah, orang-orang yang Allah bagi kesenangan, jadikanlah harta kekayaan kamu sebagai jalan untuk mendekatkan diri kamu kepada Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu wa atam. Jadilah sekadar itu.
Mudah-mudahan insya-Allah kita ada lagi kan? Minggu depan ada lagi kan? Ada berapa kali lagi? 2 kali? Sekali? 2 kali lagi. InsyaAllah mudah-mudahan dengan berkat Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dengan berkat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat majlis ilmu, dengan berkat para malaikat yang berhimpun di dalam majlis ilmu, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa-dosa kita semua, dosa anak isteri kita, dosa ahli keluarga kita, suami, dosa adik-beradik kita, ipar duai kita, sepupu sepapat kita, anak-anak buah kita, jiran-jiran tetangga kita, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang lama yang baru, yang masih hidup ataupun yang sudah tiada. Mudah-mudahan dengan keberkahan, kemuliaan majlis ilmu pada malam ini, dengan keberkatan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dengan keberkatan kemuliaan, kekaromatan, kemukjizatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala mengampunkan sekalian dosa-dosa kita semuanya, tidak terkecuali seorang pun. Mudah-mudahan kita semuanya dipilih oleh Allah untuk duduk melazimkan diri di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita sentiasa dipilih oleh Allah, anak isteri kita tidak terkecuali, kawan-kawan kita semuanya mudah-mudahan tak terkecuali Allah pilih, jadikan, golongkan kita, masukkan kita di dalam golongan orang-orang yang kasih, orang yang suka mendengar ilmu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengkabulkan sekalian doa-doa, segala hajat-hajat yang tersurat, yang tersirat di dalam hati kita semua, yang baik-baik moga dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merezekikan kita husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merezekikan kita semua mendapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melahirkan daripada kalangan keturunan kita orang-orang soleh, orang-orang soleha, anak-anak yang soleh, yang soleha, yang berjaya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merezekikan kepada kita ilmu yang barakah. Mudah-mudahan Allah rezekikan kepada kita umur yang berkat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merezekikan kepada kita harta kekayaan yang penuh keberkatan. Dan di samping ini juga kita berdoa mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan sekalian umat Islam yang sedang dianiayai oleh orang-orang kafir harbi. Mudah-mudahan diselamatkan, ditolong, dibantu oleh Allah, diberi kemenangan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memusnahkan, menghancurkan sekalian musuh-musuh Allah Subhanahu Ta'ala walau di mana mereka berada. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli kutri unsa wa dzakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim. Amin ya Allah. Pukul ya. InsyaAllah. Mentar. Apa tu makcik Allah Sayyidina Muhammad? Apa tu makcik?